Syarikat kami dinamakan sebagai Cookies Daily, ianya berstatuskan perkongsian. Kami menjalankan perniagaan sebagai ejen kepada Arena Kitchen. Memora yang telah kami laporkan sebanyak RM1,550 Malaysia. Produk jualan kami terdiri daripada 4 jenis cookies seperti M&M, sea salt, brownies brittle dan juga blackout. Sos pencecah istimewa juga turut disertakan bersama. Bahan-bahan yang telah digunakan untuk menghasilkan produk-produk ini adalah daripada bahan-bahan premium dan berkualiti tinggi untuk memastikan kerangupan dan juga kelazatan pada rasa biskut tersebut. Kami telah menggunakan 3 platform utama seperti Instagram, Facebook dan juga laman web untuk mempromosikan dan memasarkan produk jualan kami. Kami mensasarkan jualan kami kepada semua peringkat umur seperti plaza, pekerja dan juga lain-lain. Syarikat kami dinamakan sebagai Cookies Daily dan syarikat kami telah ditubuhkan pada awal November 2021. Muhammad Irfan Haziq merupakan pengasas pemilik syarikat dan diusahakan bersama-sama dengan 9 ahli syarikat yang lain. Kesemua 10 orang rakan kongsi terdiri daripada pelbagai negeri dan setiap ahli mempunyai jawatan yang dipertanggungjawabkan mengikut kepakaran yang dimiliki oleh setiap ahli rakan kongsi Cookies Daily. Idea untuk menjalani bisnes produk cookies ini tercetus kerana penjualan cookies mempunyai permintaan tinggi dari orang ramai, tidak kira tua ataupun muda. Syarikat Cookies Daily merupakan syarikat jenis perkongsian dan tergolong dalam industri makanan. Selepas pembincangan bersama ahli kumpulan yang lain, kami bersetuju untuk menjadi ejen bagi Arena Kitchen dan setiap produk yang dijual adalah berasaskan biskut. Perniagaan kami dijalankan secara atas talian dan kami juga menawarkan perkhidmatan COD untuk kawasan-kawasan yang terdekat. Tentang produk, dapat 4 jenis cookies yang beraneka rasa ditawarkan oleh Cookies Daily. Yang pertama ialah sea salt cookies yang berharga RM30 satu balang. Beratnya adalah 250 gram dan disertakan coklat chips and sea salt sprinkle. Yang keduanya pula adalah M&M cookies yang berharga RM30 dan berat juga adalah 250 gram disertakan M&M chocolate chips. Yang ketiga ialah blackout cookies yang berharga RM30, berat 250 gram disertakan dengan sos Cadbury. Yang keempat pula adalah brownies brittle. Pelanggan boleh membeli brownies brittle dengan harga RM28 untuk 250 gram dan RM14 untuk 100 gram. Brownies brittle disertakan dengan sos caramel dan sos susu lava. Keunikan rasa sos tambahan yang disertakan yang sedap menjadikan cookies yang dijual oleh kami laris di pasaran. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hazim bin Zakir, nombor matrik 288706 dan saya akan penerangan tentang produk. Yang pertama, sangat berkualiti dan setara dengan harga yang ditetapkan. Kedua, menawarkan kepelbagaian cookies dan brownies yang terdiri daripada pelbagai perisa yang bersesuaian dengan cita rasa pelanggan. Yang ketiga, menghasilkan pencuci mulut yang menginginkan healthy meal atau cookies yang daya sihat. Yang keempat, mengikut perkembangan trend semasa dan kehendak pelanggan. Seterusnya, cara-cara menikmati cookies duli. Yang pertama, buka penutup balang cookies duli. Yang kedua, masukkan cookies dan sos cookies ke dalam microwave. Seterusnya, tetapkan masa selama 2 minit pada suhu 150 darjah Celsius. Yang keempat, tuangkan sos cookies yang telah dipanaskan ke atas cookies. Yang terakhir, sedia untuk dihidang. Seterusnya, kebaikan cookies and brownies. Yang pertama, membantu memperbaiki emosi. Yang kedua, menghilangkan stres dari pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan bahan yang premium tapi dijual dengan harga yang berpatutan. Dan yang terakhir, tekstur yang rangup dan sedap. Analisis pasaran ialah satu proses menilai persekitaran pasaran semasa untuk mengenal pasti peluang dan risiko terlebih dahulu. Kajian pasaran boleh membantu perniagaan melihat sekilas senario semasa dan mengenal pasti mana-mana bidang utama yang berkaitan dengan organisasi. Analisis pasaran merangkumi 3 bahagian. Yang pertama ialah kumpulan sasaran, yang kedua ialah kawasan pasaran dan yang terakhir ialah analisis pesaing. Antara kumpulan sasaran yang telah dikenal pasti bakal menjadi pelanggan syarikat kami ialah antaranya kumpulan pelajar dari Institut Pengajian Tinggi, kumpulan pelajar dari sekolah rendah dan sekolah menengah, kumpulan pekerja dari sektor awam dan swasta, kenalan rapat dan melalui platform media sosial iaitu Instagram dan Facebook page. Dari segi umur, syarikat kami merangkumi pelbagai peringkat umur dari kanak-kanak
maupun dewasa. Dari segi aspek jantina pula, syarikat kami tidak meletakkan kepada satu jantina sahaja, malah kami meletakkan kepada kedua-dua jantina juga. Kawasan pasaran ialah satu teknik untuk membahagikan pasaran yang besar kepada segmen yang lebih kecil berdasarkan faktor seperti lokasi geografi, waktu dan sebagainya. Untuk pengetahuan semua, syarikat kami beroperasi secara offline dan online. Untuk operasi secara offline, kami hanya beroperasi di sekitar UUM sahaja, dan untuk online kami beroperasi di platform media sosial iaitu Instagram dan Facebook page. Analisis pesaing ialah perbandingan kekuatan dan kelemahan pesaing berdasarkan beberapa faktor seperti lokasi dan perkhidmatan yang diberikan. Disebabkan platform pemasaran kami menerusi atas talian, syarikat kami mempunyai banyak pesaing. Kami pasti walau bagaimanapun, barangan yang kami jual adalah lebih berkualiti dari segi jaminan rasa dan harga yang ditetapkan berpatutan dengan saiz dan kualiti produk. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurailawani binti Rosihan dengan nombor matrik 288410 akan membentangkan tentang pelan pemasaran. Harga merupakan elemen yang sangat penting bagi sebuah produk. Perniagaan kami telah menjual produk pada harga yang ditetapkan oleh pihak Ariana Kitchen kerana kami percaya bahawa harga yang ditetapkan itu merupakan harga yang terbaik bagi setiap produk yang dijual. Merujuk kepada gambar di sebelah, biskut M&M, biskut sea salt dan biskut blackout dijual pada harga RM30 untuk setiap 250 gram sebalang. Manakala biskut brownies brittle pula dijual pada harga RM28 dan RM14 untuk setiap 250 gram dan 100 gram sebalang. Seterusnya ialah promosi. Memandangkan kekangan pergerakan yang dihadapi oleh pihak kami pada musim coronavirus ini, perniagaan kami menjalankan aktiviti promosi jualan secara atas talian. Antara platform media sosial yang digunakan sebagai medium pengiklanan produk ialah Instagram, Facebook page, laman web dan aplikasi WhatsApp. Melalui kaedah promosi secara atas talian ini, proses promosi jualan dapat memberikan pelbagai kelebihan kepada pihak kami dan juga pihak pelanggan. Antaranya, perniagaan atas talian membolehkan kami untuk menawarkan variasi biskut yang boleh dilihat mudah oleh pengguna tidak kira masa dan di mana mereka berada. Bukan itu sahaja, pengguna juga dapat membuat perbandingan harga dengan lebih mudah kerana semua maklumat hanya di hujung jari sahaja. Seterusnya ialah pengedaran. Bagi proses pengedaran produk perniagaan kami akan menggunakan kurier sebagai medium penghantaran produk kepada pembeli. Selepas pelanggan memindahkan wang untuk pesanan yang dipesan, biskut yang dipesan akan dibungkus menggunakan pembungkus gelembung bagi mengurangkan kebarangkalian biskut untuk hancur dan akan dipos kepada pelanggan mengikut nama dan alamat yang diberi oleh mereka. Rangkaian pengedaran pula dapat dimaksudkan sebagai laluan yang akan diguna pakai bagi memindahkan produk atau perkhidmatan daripada pengeluar atau pengedar kepada pembeli atau pengguna. Bagi Cookies Deli, kami sebagai ejen akan membuat pesanan stok daripada pihak pengeluar iaitu Ariana Kitchen dengan harga ejen yang telah ditetapkan oleh pihak pengeluar dan terus membuat bayaran. Setelah bayaran diterima oleh pihak mereka, pesanan biskut pelbagai jenis akan dihantar dengan selamat kepada perniagaan kami untuk kami iklan dan pasarkan kepada pelanggan yang berpotensi. Akhir sekali ialah produk. Produk yang dipasarkan oleh perniagaan kami merupakan biskut pelbagai jenis rasa. Antaranya ialah biskut sea salt yang ditabur dengan garam bagi menyeimbangkan rasa manis biskut. Biskut M&M yang dibakar sekali dengan coklat M&M asli. Biskut blackout yang disertakan dengan sos asli coklat Cadbury dan menghasilkan rasa yang sangat enak. Dan juga biskut brownies brittle yang dijual bersama sos caramel atau sos susu lava. Biskut-biskut ini juga mempunyai jangka masa ketahanan yang lama, iaitu antara 4 hingga 5 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syairah binti Helmi, nombor matrik 288456. Saya akan membentangkan tentang rancangan organisasi dan pengurusan syarikat Cookies Deli. Visi Cookies Deli adalah untuk memperluaskan pasaran produk ke seluruh dunia. Dalam usaha untuk mencapai visi tersebut, Cookies Deli meletakkan satu misi utama iaitu berusaha konsisten dalam menyediakan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang dan percaya bahawa kepuasan pelanggan adalah matlamat mutamat kami. Seterusnya, dapat beberapa matlamat utama syarikat Cookies Deli dalam usaha mencapai misi dan visi tersebut. Antaranya ialah memastikan semua pekerja memberi komitmen yang penuh untuk mencapai matlamat syarikat kami, mempunyai hubungan yang baik dengan pelanggan, membantu industri makanan tempatan berkembang maju serta menjadikan makanan tempatan sebagai juadah pilihan utama rakyat Malaysia. Akhir sekali, menarik minat rakyat Malaysia di dalam bidang perniagaan juga adalah matlamat syarikat kami.
Jadi dengan itu, dalam usaha untuk mencapai semua matlamat syarikat, Cookies Daily telah merangka strategi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Strategi jangka pendek kami ialah dengan memastikan pelanggan berpuas hati sepenuhnya dengan produk dan perkhidmatan yang diberikan. Syarikat kami juga akan menyediakan perkhidmatan yang terbaik untuk mengekalkan kesetiaan pelanggan dan akan sentiasa memberikan layanan yang mesra kepada pelanggan agar pelanggan rasa dihargai dan dihormati. Strategi jangka masa panjang syarikat kami pula adalah dengan mengekalkan harga yang berpatutan, menerapkan nilai kerjasama antara pasukan dalam kalangan kaki tangan untuk kebaikan bersama, mengekalkan prestasi kerja dan tanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dengan bimbingan dan tunjuk ajar sesama kaki tangan, juga mencari cara meningkatkan keuntungan dengan mengurangkan kos operasi. Struktur organisasi ialah satu sistem yang menyelaraskan aktiviti organisasi supaya kerja dalam organisasi berjalan dengan lancar. Cookies Daily telah membentuk struktur organisasi yang meliputi semua aspek pengurusan sebagai entiti perniagaan. Berikut ialah struktur organisasi perniagaan kami. Irfan Haziq sebagai Ketua Pegawai Eksekutif yang bertanggungjawab untuk mengembangkan syarikat, rancang, melaksana dan mengawal keseluruhan perniagaan. Hazmin Amir, Ketua Pegawai Operasi yang bertanggungjawab untuk mengawasi fungsi pentadbiran dan operasi harian sesebuah perniagaan. Cookies Daily mempunyai 3 pengurus bahagian iaitu Nur Lailawani sebagai pengurus pemasaran yang bertanggungjawab untuk menguruskan promosi dan kedudukan jenama ataupun produk dan perkhidmatan yang dijual oleh syarikat. Dibantu oleh Nurul Syairah dan Siti Nur Nasihah sebagai pembantu pemasaran yang bertanggungjawab untuk menyokong kerja pengurus pemasaran dan eksekutif pada projek yang diarahkan untuk memaksimumkan keuntungan syarikat dan membangunkan strategi jualan atau kempen pemasaran. Seterusnya, Nur Izzah sebagai pengurus kewangan bertanggungjawab untuk menganalisis aktiviti kewangan setiap hari, memberi nasihat dan bimbingan kepada pengurus atasan tentang rancangan kewangan masa hadapan yang dibantu oleh Muhammad Hazim sebagai akauntan yang bertanggungjawab untuk membantu dalam tugas asas simpan kira dan perakaunan. Sekali, Hazwani Idina sebagai pengurus jualan yang bertanggungjawab untuk memimpin pasukan jualan untuk mencapai sasaran jualan, dibantu oleh Naim Fikri dan Muhammad Lutfil yang ditugaskan sebagai pembantu jualan untuk membantu dalam mencari produk untuk pelanggan, membuat pesanan dan menahan, memproses urus niaga dan memastikan lantai jualan teratur dan lega. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Irfan Haziq, nombor matrik 28877 akan membentangkan bagi rancangan, perbelanjaan dan juga carta ahli operasi. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang rancangan operasi. Rancangan operasi membentangkan secara ringkas siapa pembekal utama kami. Seperti mana yang kita ketahui, syarikat kami menjalankan perniagaan secara atas talian dan juga secara bersemoga. Jadi, bagi mendapatkan barang-barangan untuk tujuan penghapusan, iaitu barberat dan juga kontak penghapusan, kami mendapatkan barangan tersebut secara langsung dari pembekal utama kami iaitu Ipanda. Ipanda menawarkan barangan dengan harga yang berpatutan serta kualiti yang tinggi. Jadi kami buat usaha untuk mendapatkan barang-barangan tersebut daripada Ipanda. Seterusnya, pembekal utama bagi syarikat kami iaitu syarikat Cookies Daily adalah Ariana Kitchen. Ariana Kitchen merupakan pembekal utama kami kerana mereka membekalkan produk utama kami iaitu cookies. Syarikat kami menawarkan 5 jenis cookies iaitu sisa cookies, brownies brittle, M&M cookies, blackout cookies dan juga mini brownies brittle. Bagi urusan dengan pembekal, kami menggunakan sepenuhnya perbankan atas talian untuk tujuan pembayaran. Jadi semua transaksi kami adalah secara atas talian. Pada bahagian seterusnya, saya akan membentangkan bagi perbelanjaan operasi. Bagi produk utama kami iaitu cookies, kami dapatkan secara langsung daripada pembekal iaitu Ariana Kitchen. Harga yang ditawarkan kepada kami adalah RM27 bagi sisa cookies, M&M cookies dan juga blackout cookies. Bagi brownies brittle, mereka menawarkan harga iaitu RM25 dan bagi mini brownies brittle mereka menawarkan harga sebanyak RM11. Jadi seterusnya, kuantiti yang kami ambil adalah 10 balang bagi setiap cookies kecuali bagi brownies brittle iaitu 11 balang. Jadi jumlah keseluruhannya kami mengambil 51 balang untuk total cookies. Jadi jumlah pembelanjaan keseluruhan kami untuk mendapatkan cookies adalah sebanyak RM1,195. Seterusnya, bagi perbelanjaan lain-lain iaitu barberat, kami dapatkan daripada Ipanda di mana kami mendapatkan 8 bungkusan barberat. Bagi setiap barberat adalah sepanjang 4 meter. Jadi kami dapatkan 8 bungkusan. Harga bagi satu barberat adalah RM1.50. Jumlah keseluruhan adalah RM12. Bagi kotak bungkusan pula, harga bagi satu kotak bungkusan adalah
Jadi sepanjang kami menjalankan perniagaan secara atas talian, kami mendapatkan sebanyak 21 pesanan secara atas talian. Oleh itu, kotak bungkusan adalah 21 dan jumlah kos bagi kotak bungkusan adalah RM16.80. Terusnya, kos bungkusan itu adalah kos bungkusan cookies daripada Selangor ke UM. Oleh itu, kos bungkusan yang di-charge kepada kami adalah sebanyak RM20. Seterusnya, bagi kos kenderaan bagi mengambil cookies secara langsung daripada pembekal adalah sebanyak RM15. Jadi, jumlah keseluruhan bagi kos lain-lain adalah RM43.80. Bagi bahagian terakhir, saya akan membentangkan bagi carta ahli operasi. Sebagai langkah pertama, perlulah mencari produk yang boleh dipasarkan. Dalam mencari produk yang boleh dipasarkan, ianya bukanlah suatu perkara yang mudah kerana kami perlu mengambil kira kebolehpasaran kos disebabkan kami merupakan pelajar universiti. Seterusnya, kami mencari pembekal yang sesuai setelah kami memilih cookies sebagai produk utama kami. Kami memilih Arana Kitchen sebagai pembekal utama bagi cookies kami adalah disebabkan Arana Kitchen merupakan satu branding yang sudah terkenal dan mudah untuk dipasarkan selain menawarkan harga yang berpatutan. Seterusnya, setelah mendapatkan produk daripada pembekal, kami mula untuk mengajukan tugas bagi menjalankan kerja-kerja di dalam syarikat kami. Seterusnya, kami menjalankan urusan pengiklanan. Iklanan adalah bertujuan untuk memberitahu kepada ramai orang bahawa syarikat kami telah beroperasi dan menjual cookies. Selain itu, kami juga menerima dan memproses pesanan daripada pelanggan. Urusan menerima dan memproses pesanan daripada pelanggan adalah sepenuhnya daripada atas talian. Pelanggan akan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Instagram dan juga Facebook untuk menghubungi kami bagi mengirim pesanan. Seterusnya, setelah menerima pesanan daripada pelanggan, kami akan menunggu sehingga pelanggan lakukan pembayaran sebelum kami memproses pesanan tersebut. Setelah menerima duit daripada pelanggan, kami akan terus memproses produk tersebut bagi tujuan penghantaran, iaitu kami akan bungkus produk tersebut bagi beberapa dan juga kotak bungkusan bagi pembelian secara atas talian. Bagi pembelian secara base muka, kami akan terus melakukan COD, iaitu cash on delivery. Setelah melakukan penghantaran, kami akan mengumpul maklum balas daripada pelanggan dalam tempoh masa lebih kurang 3 hari. Saya Nur Izzah Jasmine binti Muhammad Mahir, nombor matrik 288694 akan menerangkan tentang rancangan kewangan. Anggaran kos untuk memulakan perniagaan adalah lebih kurang RM1,550. Sumber modal disumbangkan daripada rakan kongsi sebagai modal permulaan. Oleh kerana perniagaan kami mempunyai 10 orang rakan kongsi, setiap rakan kongsi menyumbangkan RM155 sebagai modal permulaan. Seperti yang ditunjukkan di slide adalah penyata aliran tunai sebenar yang berlaku sepanjang tempoh penjualan iaitu selama 8 minggu. Bagi penerimaan, modal, jualan dan cas penghantaran ditambah akan menjadi jumlah penerimaan. Bagi pembayaran pula, kos kenderaan, kotak, bungkusan, stok bubble wrap dan kos pengembusan ditambah akan menjadi jumlah pembayaran. Jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran akan mendapat baki akhir. Baki akhir tersebut akan menjadi baki awal pada minggu seterusnya. Seterusnya, ini adalah ramalan penyata aliran tunai selama 10 bulan yang dijangkakan oleh perniagaan. Cookies Daily menganggarkan dapat menjual 30 balong sebulan. Cas penghantaran adalah cas yang dikenakan bagi penghantaran di sekitar kawasan UUM iaitu sebanyak RM2. Perniagaan meramalkan penerimaan setiap bulan adalah RM822 dan pembayaran sebanyak RM750. Bagi penyata untuk rugi pula, jualan tolak kos barang untuk dijual akan dapat untung kasar. Untung kasar tambah hasil tolak belanja akan dapat untung atau rugi bersih. Di sini kita dapat lihat pada minggu pertama mengalami sedikit kerugian kerana berlaku pembelanjaan yang agak banyak tetapi dapat diatasi pada minggu-minggu berikutnya. Penyata kedudukan kewangan bagi Cookies Daily adalah seperti yang ditunjukkan di slide. Aset yang kami miliki adalah stok dan tunai, manakala ekuiti pemilik ialah modal dan juga untung atau rugi bersih.
Di sini kita dapat lihat jumlah aset setiap minggu seimbang dengan jumlah ekuiti pemilik. Itu sahaja daripada saya untuk rancangan kewangan. Sekian, terima kasih. Bagi bisnes model gambar pula, ia terbagi pada 9 elemen, iaitu pertama sekali ialah customer segment. Dalam customer segment, produk kami menyasarkan target pelanggan bagi kawasan taman perumahan, kawasan perkampungan, pelajar universiti dan kawasan pilihan dan penggemar biskut. Seterusnya yang kedua ialah value proposition. Kami akan menyediakan resepi istimewa yang menarik minat pelanggan, pilihan perasa yang sedap dan penghantaran dalam masa 1 hingga 7 hari. Seterusnya, yang ketiga ialah channels. Kami akan lakukan dengan bersemuka secara pamflet dan secara talian melalui media sosial iaitu Instagram, Facebook dan website. Seterusnya, yang keempat ialah customer relationship. Kami akan memberikan layanan mesra terhadap pelanggan, komuniti media sosial dan meramat lebaran. Seterusnya, yang kelima ialah revenue stream. Revenue stream bagi produk kami ialah jualan produk kami. Selepas itu, yang keenam ialah key resources, iaitu sumber kewangan, sumber manusia, akan kongsi dan hasil sekali stok. Seterusnya, yang ketujuh ialah key activities. Kami akan menjual kepelbagaian jenis biskut, pengurusan kewangan dan pembungkusan yang selamat. Seterusnya, yang ke-8 ialah key partners. Key partners kami adalah pembekal stok, Ariana Kitchen, Didi Parcel dan akan kongsi. Akhir sekali, yang ke-9 adalah cost structure. Dalam cost structure, stok yang disediakan ialah oleh pembekal stok. Seterusnya, perbelanjaan pemasaran ialah perbelanjaan pos dan perbelanjaan luar jangka. Rumusan. Rancangan perniagaan ini dapat memberikan penjelasan yang lebih tepat dalam kami melaksanakan tugasan seterusnya. Kami menggunakan 2 media sosial dalam mempromosikan produk iaitu Instagram dan Facebook. Melalui media sosial tersebut, produk kami dapat diluaskan lagi kepada seluruh Malaysia di setiap kawasan dan kenalan ahli-ahli kami. Sehubungan dengan itu, kami dapat menjadikan tugasan ini sebagai sumber rujukan utama supaya perniagaan kami dapat dijalankan dengan lebih lancar tanpa mempunyai sebarang permasalahan atau perselisihan faham di antara ahli kumpulan kami. Perniagaan secara atas talian merupakan perniagaan yang menggunakan internet sebagai medium perantaraan antara penjual dan pembeli. Manakala perniagaan secara luar talian lebih cenderung ke arah mempunyai lokasi dan tempat perniagaan yang strategik dan tetap, dan juga lebih cenderung mempunyai waktu-waktu operasi yang tertentu sahaja. Kalau bagaimanapun, kita dapat lihat persamaan antara kedua-dua kaedah ini di mana kedua-dua kaedah ini memerlukan modal, tempat perniagaan, barang perniagaan dan juga kaedah promosi bagi barang-barang yang diniagakan. Seterusnya, kita dapat lihat perbezaan yang ketara di antara kedua-dua kaedah ini di mana perniagaan atas talian memerlukan rangkaian internet yang terbaik dan juga tidak mempunyai waktu yang terhad untuk beroperasi, manakala perniagaan secara luar talian memerlukan lokasi yang strategik dan juga yang tetap untuk menjalankan perniagaan serta waktu operasi sangatlah terhad. Kami dari syarikat Cookies Daily telah menggunakan 3 platform utama seperti Facebook, Instagram dan laman web sebagai platform untuk kami mempromosikan dan memasarkan produk kami secara meluas. Kaedah perniagaan secara luar talian pula hanya dijalankan di dalam kawasan UUM bagi warga UUM sahaja. Secara keseluruhannya, kami pihak Cookies Daily lebih menekankan kepada kaedah perniagaan secara atas talian. Perniagaan dalam talian juga dipanggil sebagai e-business, memerlukan platform media sosial untuk mempromosikan produk mereka seperti Instagram dan Facebook page. Untuk teaser promosi, inilah yang kami telah gunakan untuk teaser dan telah melakukan posting dalam Instagram dan Facebook kerana kami yakin bahawa ini adalah teknik paling berkesan untuk menarik pelanggan. Ini adalah antara posting yang telah kami lakukan di Instagram dan Facebook page untuk teknik soft sell. Dalam teknik ini, kami telah berkongsi maklumat untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan kami mengenai produk kami. Seterusnya adalah hard sell. Untuk teknik hard sell ini, kami telah menyiarkan produk sebenar dan juga memberikan harga untuk membantu kami mengenal pasti keinginan dan tindakan pelanggan kami.
Media sosial ialah satu rangkaian komunikasi di atas talian yang berkebolehan untuk menghubungkan para pengguna dari seluruh pelosok dunia. Pada zaman yang serba moden ini, media sosial merupakan sebuah medium yang amat popular dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan remaja. Oleh yang demikian, perniagaan kami, Cookies Daily, dapat menggunakan kelebihan media sosial ini sebagai medium untuk kami menjalankan perniagaan dengan lebih lancar dan berkesan. Dapatan kajian pemasaran secara terus merupakan antara kelebihan yang kami peroleh apabila kami menggunakan media sosial untuk menjalankan perniagaan atas talian. Dengan ini, lebih mudah untuk kami mendapatkan informasi terkini tentang perniagaan atas talian kami seperti Business Insight. Maklumat yang diperoleh ini dapat membantu kami memperbaiki sistem pengurusan dan perkhidmatan menjadi lebih baik. Selain itu, media sosial ini dapat membantu kami dari segi meminimumkan kos periklanan. Dengan menggunakan laman sosial, kami boleh mengiklankan produk perniagaan tanpa perlu mengeluarkan kos yang besar. Melalui dapatan pemerhatian yang diperoleh ini, dapat kami simpulkan bahawa perniagaan yang menggunakan media sosial ini jelas terbukti dapat memberikan kami pelbagai kelebihan dan kemudahan. Ini kerana melalui media sosial kami dapat memperoleh lebih ramai pengikut dan pelanggan serta dapat membaik pulih lagi perkhidmatan kami setelah kami mendapatkan analisis daripada pelanggan ini. Bukan itu sahaja, kami juga dapat berinteraksi dengan lebih ramai orang tidak kira di mana mereka berada dan pada bila-bila masa sahaja. Sekian, terima kasih. Matlamat pembangunan laman web adalah untuk membuat laman web yang mengandungi kandungan kepada pengguna dalam bentuk muka surat laman. Elemen seperti teks, video, grafik dimasukkan dalam setiap page dengan menggunakan HTML, XHTML atau XML. Cookies Daily telah membangunkan satu laman web untuk kemudahan pelanggan. Mengapa kami membangunkan laman web ini adalah kerana tidak semua pelanggan mempunyai akaun media sosial. Dengan adanya laman web Cookies Daily, ia memudahkan pelanggan untuk mendapatkan maklumat mengenai produk dan syarikat kami. Laman web Cookies Daily boleh dilayari menggunakan link tersebut. Laman web syarikat menggunakan gabungan warna antara putih, kuning dan merah merun. Laman web Cookies Daily menggunakan susunan rekaan yang menarik dan mudah untuk digunakan oleh pelanggan. Laman web Cookies Daily mempunyai 5 halaman seperti homepage, about us page, top seller page, blog page dan contact us page. Di setiap halaman, kami menyediakan 4 button di sebelah atas kanan halaman dan kami juga menyediakan button untuk terus ke laman media sosial kami, Facebook dan Instagram perniagaan kami. Untuk halaman homepage, kami masukkan gambar dan video tentang produk kami. Untuk halaman about us, pelanggan boleh ke halaman ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang syarikat Cookies Daily. Halaman top seller memberi maklumat kepada pelanggan tentang produk yang mendapat permintaan tinggi dalam pasaran. Halaman blog page pula kami berkongsi tentang kebaikan, keunikan produk cookies yang kami niagakan. Halaman contact us, pelanggan boleh membuat tempahan dan berinteraksi secara langsung untuk membuat pertanyaan dengan kami. Seterusnya, saya akan membentangkan bagi hasil jualan. Bagi hasil jualan, urusan merekod dilakukan secara mingguan. Jadi, setiap minggu kami akan merekod berapa banyak jualan yang telah dilakukan. Bagi minggu pertama, kami telah mendapat hasil jualan sebanyak RM35 dengan menjual 7 balang cookies. Bagi minggu yang kedua, kami mendapat RM25 hasil jualan sebanyak 5 balang cookies. Bagi minggu yang ketiga, kami mendapat hasil jualan sebanyak RM40 dengan menjual 8 balang cookies. Bagi minggu keempat, kami mendapat hasil jualan sebanyak RM30 dengan menjual 6 balang cookies. Bagi minggu kelima, kami dapat hasil jualan sebanyak RM21 dengan menjual 7 balang cookies. Seterusnya, pada minggu ke-6, kami dapat hasil jualan sebanyak RM15 dengan menjual 5 balang cookies. Dan pada minggu ke-7, kami dapat hasil jualan sebanyak RM27 dengan menjual 6 balang cookies. Pada minggu terakhir, kami mendapat hasil jualan sebanyak RM20 dengan menjual 7 balang cookies. Hasil jualan kami yang tertinggi direkodkan pada minggu ketiga dengan menjual 8 balang cookies dan mendapat RM45 keuntungan. Keuntungan yang kami dapat termasuklah daripada COD yang dilakukan dan juga komisen yang kami terima iaitu RM3. Jumlah keuntungan yang berjaya kami dapatkan iaitu sebanyak RM213 dengan menjual 51 balang cookies. Sekian, terima kasih. Adalah beberapa contoh maklum balas yang kami terima daripada para pelanggan melalui Instagram, WhatsApp dan Facebook.
Maklum balas daripada para pelanggan yang kami dapat atas usaha perniagaan atas talian yang dijalankan amatlah memberangsangkan. Aplikasi WhatsApp, Facebook Messenger dan direct message di Instagram merupakan platform utama untuk para pelanggan berkomunikasi dengan kami untuk membuat tempahan dan memberikan maklum balas tentang produk yang kami jual. Pelanggan yang berpuas hati dengan produk kami telah membuat tempahan berulang kali disebabkan oleh layanan dan produk yang menarik telah mendapat tempat di hati mereka. Hai, nama saya Muhammad Al-Fahdi bin Muhammad Syukri, bernombor metrik 288730. Hari ini saya akan membentangkan tentang kelebihan menjalankan perniagaan atas talian. Pertama sekali, kelebihan yang diperoleh apabila melakukan perniagaan atas talian ialah peniaga dapat menjimatkan kos penyewaan ruang fizikal untuk meletakkan barang-barang mereka. Hal ini kerana apabila peniaga mempunyai ruang fizikal untuk berniaga, peniaga perlu menggunakan kos yang lebih bagi membayar duit penyewaan dan boleh menggunakan keuntungan peniaga. Dengan ini, peniaga akan lebihkan masa di kedai untuk menguruskan barang-barang jualan dan secara tidak langsung akan merugikan masa peniaga. Tetapi jika peniaga jalankan perniagaan atas talian, mereka akan dapat menjimatkan masa mereka. Sebagai contoh, bagi peniaga yang mempunyai modal yang kecil dan baru untuk memulakan perniagaan, mereka tidak mampu untuk menyewa ruang fizikal, tetapi mereka dapat menjalankan perniagaan atas talian untuk menjimatkan kos belanja mereka. Selain itu, perniagaan atas talian dapat dijalankan selama 24 jam setiap hari, merupakan kelebihan kepada peniaga yang melakukan perniagaan atas talian. Hal ini kerana dengan adanya teknologi yang canggih zaman sekarang ini, pengguna internet dapat membeli belah dalam talian pada bila-bila masa saja dan di mana-mana sahaja. Dengan ini, pengguna dapat menjimatkan masa mereka untuk membeli belah kerana masyarakat kini sentiasa sibuk dengan pekerjaan sehinggakan tidak mempunyai masa untuk membeli barang keperluan walaupun pada hujung minggu. Sebagai contoh, peniaga boleh mempromosikan barang perniagaan mereka di platform internet dan aplikasi jualan seperti di website peniaga tersebut untuk memudahkan pengguna untuk membeli, dan peniaga hanya perlu menjadikan sistem pembayaran dan tempahan automatik untuk memudahkan pelanggan dan melakukan penghantaran apabila pejabat pos dibuka. Seterusnya, kelebihan kepada peniaga yang menjalankan perniagaan secara atas talian ialah peniaga dapat menikmati kebebasan tempat bekerja. Hal ini kerana peniaga hanya perlu mengawal segala urusan di komputer maupun di telefon pintar peniaga dari mana-mana tempat seperti di rumah, tempat pengajian dan restoran. Dengan ini, peniaga tidak mempunyai had masa maupun kekangan masa untuk menjalankan perniagaan ini dan janji terdapat rangkaian internet yang stabil untuk melakukan perniagaan atas talian. Sebagai contoh, perniagaan Cookies Daily yang telah diuruskan oleh 10 orang pelajar dan kesemua mereka berada di tempat yang berbeza seperti di rumah dan di kampus UUM. Tapi perniagaan tersebut masih dapat dijalankan dengan baik walaupun mereka jauh antara satu sama lain. Dan akhir sekali, perniagaan atas talian ini bersifat terbuka, bermaksud seluruh dunia boleh terlibat dengan perniagaan atas talian ini. Oleh itu, peniaga mudah untuk mendapatkan pelanggan, merupakan kelebihan apabila peniaga melakukan perniagaan atas talian. Hal ini kerana apabila peniaga mempromosikan barang atau perkhidmatan mereka di platform internet, ramai pengguna akan melihat produk mereka maupun mereka berada di luar negara. Dan pengguna lebih memilih untuk membeli di atas talian kerana mereka dapat menjimatkan masa mereka. Dengan ini, para peniaga atas talian dapat meningkatkan keuntungan perniagaan mereka kerana perniagaan atas talian menjadi tarikan pada pengguna kerana pelanggan hanya perlu menunggu barang tersebut sampai di hadapan rumah. Sebagai contoh, perniagaan Cookies Daily telah mempromosikan produk mereka di laman sosial seperti Facebook dan Instagram. Merupakan aplikasi yang hampir digunakan oleh semua penduduk di muka bumi ini. Oleh itu, mudah untuk Cookies Daily mendapatkan pelanggan mereka. Cabaran dan penyelesaian sepanjang menjalankan perniagaan. Cabaran yang pertama ialah kekurangan modal yang secukupnya. Daripada cabaran ini, kami menjadikan perniagaan Cookies Daily sebagai perniagaan jenis kongsi. Cabaran yang kedua ialah kekurangan perancangan disebabkan kesukaran dalam mengadakan perbincangan. Melalui cabaran ini, kami menjadikan penggunaan medium platform seperti Webex dan Google Meet dalam sesi perbincangan. Dan cabaran yang ketiga ialah kebarangkalian produk rosak. Alternatif daripada cabaran ini, kami menggunakan penggunaan bubble wrap dan pelekat mudah pecah menjadikan keutamaan apabila perkhidmatan penghantaran barang digunakan. Cabaran yang seterusnya adalah persaingan dengan produk yang sama yang diniagakan oleh peniaga lain. Sekali pemasaran yang luar yang lebih berkuantiti serta berkualiti mendapat saingan yang tinggi. Kedua, bisnes lain menunjukkan kesungguhan yang menunjukkan produk mereka yang terbaik. Akhir sekali,
Kebanyakan peniaga yang lebih jauh dari tempat kita lebih menyelah walaupun membeli lebih dekat dengan tempat kita. Bagi langkah penyelesaian untuk cabaran ini ialah pertama sekali memasarkan produk secara talian. Yang kedua, mengambil tahu tentang perkembangan pasaran untuk produk kita. Yang ketiga, mempunyai idea bernas untuk bertanding dengan peniaga lain. Dan sekali, bijak mengatur masa dan idea selaras dengan produk yang dijual. Cabaran yang akhir sekali ialah cabaran dalam pemasaran produk dalam talian. Pertama sekali, pasaran yang tidak dapat dilihat semua orang. Seterusnya, persaingan pasaran yang memasarkan produk yang lebih baik dan pemasaran yang lebih sengit kerana peniaga sanggup melakukan apa sahaja untuk meningkatkan wawasan produk. Bagi langkah penyelesaian untuk cabaran ini ialah sentiasa konsisten dalam memasarkan produk secara dalam talian, memasarkan dengan meletakkan moto serta lambang yang kena dengan cita rasa pelanggan. Sentiasa membuat naik gambar dan video yang menarik. Sekali periklanan pasaran dari mana-mana agensi yang terkenal. Secara kesimpulannya, Cookies Daily menjalankan perniagaan dengan menjadi ejen kepada Ariana Kitchen yang merupakan produk biskut. Perniagaan kami menjual 5 jenis cookies iaitu sisak cookies, blackout cookies, M&M cookies, brownies berita 100 gram dan 250 gram. Media sosial merupakan platform yang paling sesuai untuk kami mempromosikan produk Cookies Daily. Oleh itu, kami telah memilih aplikasi Instagram, Facebook dan website sebagai aplikasi utama bagi menjual produk kami. Hal ini kerana aplikasi ini digunakan oleh hampir semua lapisan masyarakat, terutamanya golongan pelajar. Ia secara tidak langsung berkait rapat dengan salah satu kumpulan sasaran kami iaitu semua golongan pelajar. Penyediaan platform sedemikian membantu mutu perniagaan kami beroperasi dengan lebih efisien dan teratur.